Satu grup yang telah merevolusi nasyid tanah air Malaysia, siapa? Bagi saya adalah Raihan. Sebab saya masih ingat sekitar tahun 1996 bila Raihan keluar album pertama, Puji-Pujian. Dia bukanlah tiba-tiba tubuhnya Raihan, tapi dia mengalami beberapa evolusi. Antaranya adalah mereka ni berasal daripada kumpulan The Zik bersama-sama dengan Nada Murni, sebuah kumpulan nasyid yang terlibat dengan Al-Arkam, Pertubuhan Al-Arkam. Tapi apabila Al-Arkam diharamkan, Nada Murni telah pun tidak lagi beroperasi, telah ditukar menjadi beberapa kumpulan yang kita tahu hari ini ada dua, Hijaz dan juga Rabbani. Tapi saya tak nak cerita pasal Hijaz dengan Rabbani. Apa yang saya nak cerita adalah berkaitan dengan Raihan. Daripada kumpulan tu asal 8 orang, jadi 5 orang, salah seorang tarik diri, tinggallah 4 orang. Kenapa saya kata Raihan ini merevolusi nasyid tanah air? Sebab kalau kita tengok The Zik, Nada Murni pada awalnya mereka tidak menggunakan alat-alat muzik. Tapi Raihan antara yang terawal menggunakan gamelan, kompang dan sebagainya. Hiburan dalam Islam ini tak ada masalah pun kalau nak gunakan instrumen yang begini. Dan ini menarik, merevolusi pemikiran hiburan dalam Islam jugalah. Kalau di Indonesia tu kita dah ada dah, antaranya adalah Sunan Kalijaga yang mengubah perspektif seni dekat sana. Raihan ni dia ada banyak lagu-lagu yang menarik, lagu-lagunya menarik. Tuhan, walau dosaku menggunung tinggi, tapi rahmatmu menggunung langit. Dosa aku ni banyak, tapi rahmat Tuhan tu sentiasa ada. Raihan pada tahun 2000, Raihan telah mengeluarkan satu filem bertajuk, maksudnya dia bukan mengeluarkan lah, dia berlakon satu filem bertajuk Syukur 21 yang berlatar belakangkan tahun 2021, di mana ada satu pusat raudah ini cuba menggabungkan di antara gaya hidup Islam dengan teknologi moden. Yang bermaksud mereka cuba menunjukkan bahawasanya bagaimana teknologi moden dan juga Islam itu tidak terpecah-pecah. Dan mungkin kalau hari ini kita tengok dia tak jadi satu benda yang pelik. Tapi kalau sekitar tahun 2000 itu, semasa di awal dikeluarkan, dia adalah satu benda yang wow. Ini satu benda yang berbeza dia punya genre dekat Malaysia waktu itu, membincangkan, menggambarkan idea tentang bagaimana Islam dan teknologi itu boleh bergerak seiring. Raihan ni kenapa dia menarik juga, antaranya adalah dia banyak buat duet dengan beberapa contoh macam Cat Steven, dan juga dia banyak membuat show di luar-luar negara, bukan hanya di rantau Asia tapi juga di United Kingdom, di beberapa negara yang lain lah. So di Timur Tengah dan di Afrika, bagaimana kalau kita tengok beberapa video lama, bila mereka tak faham pun bahasa Melayu sebenarnya, tapi bila dengar lagu Raihan itu, mereka boleh berbicara dalam bahasa Melayu, maksud menyanyikan benda itu dalam bahasa Melayu. Dan saya rasa benda ini adalah sangat menarik, dan ini adalah salah satu daripada bentuk dakwah dan salah satu bentuk kontribusi pengenalan tentang bahasa Melayu, pemahaman tentang bahasa Melayu di luar-luar negara lah. Ialah mungkin generasi sekarang dia mengenali Raihan melalui Alif Satar sebagai contoh kan, dan lagu Sesungguhnya. Cuma apa yang saya nak katakan bahawasanya Raihan itu dia lebih daripada Sesungguhnya lagu Alif Satar itu. Masih banyak lagu-lagu lain yang Raihan telah mengeluarkan dan sebagai menceritakan bagaimana sejarah, sama ada sejarah Islam. Saya masih ingat contoh macam lagu Senyum, dia mengajar kita bagaimana kita nak berinteraksi dengan orang lain, dengan masyarakat dan sebagainya. So hidup beragama dan juga pada masa yang sama bagaimana kita untuk berinteraksi dengan masyarakat. Saya fikir Raihan itu perlu kita dengarkan semula lah.